Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang dihormati Ketua Polis Daerah Besut, Pengarah Puspen Besut, Pengarah AEDK, yang berbahagia Datuk Ahli Lembaga Pengarah dan Barisan Ahli Lembaga Pengarah, Komuniti Besut, pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua-ketua jabatan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, sama-samalah pada pagi yang berbahagia ini kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sama-sama berada dalam satu program yang kita namakan program bicara santai bersama komuniti daerah Besut, program yang dianjurkan oleh Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik ataupun Puspen dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Terengganu. Bagi pihak Jabatan Penerangan dan juga Puspen ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kesudian bersama kita menjayakan program yang dinamakan Influencer at Japan Terengganu. Yang dirahmati Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama dengan kita pada pagi ini kita akan bercakap, kita akan membincangkan satu tajuk yang cukup penting, iaitu kita bicara bersama dengan dua orang tokoh dan juga ahli panel yang kita undangkan khas pada pagi ini ke Besut. Di sebelah kanan saya yang tidak asing lagi, seringkali muncul di kaca televisyen, yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Zulkifli bin Abdullah yang merupakan Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri. Selamat datang yang dirahmati Datuk ke daerah Besut. Selamat datang, kalau di Terengganu ni, selamat datang ke negeri Terengganu, negeri cantik, budaya menarik, orangnya baik-baik, terutama orang-orang Besut. Kita berikan tepukan kepada orang-orang Besut, warga Besut yang sentiasa memberi sokongan bagi menjayakan program kita pada pagi ini. Jadi Datuk Seri ke Terengganu sudah berapa kali Datuk Seri? Saya kerap juga datang ke Terengganu. Saya minat Terengganu, negeri yang cantik, yang permai. Ini hari pun saya tengok cuaca pun cukup comel. Datuk Seri asal dari mana Datuk Seri? Saya asal Johor tapi saya pernah bertugas di Kelantan lama. Jadi hampirlah negeri yang bersempadan dengan Terengganu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesudian sama-sama dengan kami pada pagi ini untuk membicarakan Influencer at Japan, bicara santai bersama komuniti daerah Besut. Dan kita ada ramai ahli komuniti yang hadir, ketua jabatan, komuniti jawatan kuasa, MPKK-nya yang dapat bersama-sama, penyelaras, DON dan juga Parlimen yang dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih. Dan ahli panel kita yang kedua pada pagi ini adalah yang berbahagia Dr. Ridwan Muhammad Noor, penyelaras Parlimen Besut. Selamat datang yang bagi Dr. ke Puspen Besut ini, dan saya percaya bahawa doktor ini tidak asing bagi masyarakat di Besut ini, seringkali berada dalam NGO di Besut ini yang sentiasa terlibat dengan program-program yang dianjurkan oleh komuniti di daerah Besut ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian, kita semua mengetahui bahawa kita bercakap soal dadah ini. Dadah ini merupakan satu masalah yang cukup besar, orang kata, di negara kita Malaysia amnya, dan khususnya di negeri dan juga daerah Besut pada hari ini. Dan kalau kita semua ketahui bahawa pada tahun 1983, Datuk Seri, kalau kita masih ingat, ketika itu Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad telah mengumumkan bahawa dadah ini merupakan musuh utama, Datuk Seri. Musuh yang orang kata apa? Musuh nombor satu negara. Sebab itulah Datuk Seri Dr. Mahathir ketika itu, Perdana Menteri, mengisytiharkan bahawa dadah merupakan musuh utama negara. Dan juga kalau kita melihat statistik, lebih kurang hari ini melebihi 60,000 Datuk Seri yang terlibat dengan gejala dadah ini, penagihan dadah. Betul Datuk Seri? Ada 142,000 ya. Itulah yang kita katakan bahawa bagaimana masyarakat kita, dan inilah peranan yang dimainkan oleh masyarakat setempat untuk kita bersama-sama dengan agensi yang terlibat, terutamanya agensi anti dadah kebangsaan ini, untuk membenteras, untuk memberi rawatan
dan pemulihan kepada mereka yang terlibat. Dan kita sebagai agensi yang terlibat ataupun ketua-ketua jabatan masyarakat setempat, pemimpin MPKK-nya dan sebagainya, dan agensi-agensi terutama seperti Rela, seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kesihatan, termasuk juga Kemas, termasuk juga Jabatan Penerangan itu sendiri, kita terlibat bersama-sama membantu untuk mencegah ataupun merawat pemulihan dadah ini. Dan inilah yang dikatakan sebagai satu agensi yang bertanggungjawab untuk membenteras, merawat dan memberikan pemulihan kepada mereka yang terlibat. Jadi sebagai permulaannya Datuk Seri, di peringkat yang pertama ini kita nak minta Datuk Seri menjelaskan apa itu sebenarnya peranan yang dimainkan oleh AADK itu sendiri dalam program santai pagi kita ini. Pada Datuk Seri, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara pengacara ataupun moderator kita pada pagi ini, Dr. Ridwan, sahabat yang sama-sama akan jadi ahli panel, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir pada pagi ini. Apapun saya mengucapkan terima kasih kebanyak-banyaklah kepada semua ketua-ketua jabatan, wakil-wakil ketua jabatan, pemimpin-pemimpin komuniti, ahli-ahli lembaga pelawat, dan juga badan-badan bukan kerajaan. Saya dah percayalah mereka-mereka yang telah membantu AADK selama ini. Saya ucapkan tahniah lah. Saya rasa daerah Besut ni cukup baguslah dia punya sokongan kepada aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan untuk menangani masalah dadah lah. Jadi syabas saya ucapkan. Yang mana saya difahamkan oleh pengarah Puspen ini dan juga oleh pengarah negeri ini, cukup ramai orang yang bermurah hati dan sentiasa nak bersama-sama kita. Dan terutamanya pada pagi ini Jabatan Penerangan sendiri. Jabatan Penerangan sendiri sebagai rakan kolaborasi bersama-sama kita. Jadi memang kalau kita nak cakap pasal peranan agensi anti dadah ni luaslah dalam konteks kita nak melihat masalah dadah. Saya sebelum cerita peranan agensi dadah ni, saya nak cakaplah kenapa susah sangat. Tadi pengerusi majlis ataupun moderator kita dah menyebut tahun 83 lagi. Kerajaan telah mengisytiharkan yang dadah itu musuh nombor satu negara. Sebab apa susah sangat? Dia ada beberapa perkara, tapi saya ambil dua perkara yang utamalah. Satu ni, dadah ni memang menjadi bahan niagaan yang cukup lumayan. Yang ni kita kena faham. Sama ada dadah yang halal ataupun dadah yang haram, memang menjadi bahan yang amat lumayan yang digunakan oleh sindiket-sindiket antarabangsa, termasuklah juga sindiket-sindiket yang terlibat dalam jenayah-jenayah terancang. Jadi tuan-tuan kena faham. Jadi duit daripada hasil jualan dadah ni digunakan untuk dia membuat aktiviti-aktiviti lain. Itu sebabnya memang sukar. Walaupun kita cuba sedaya upaya nak mengawal masalah dadah, mereka akan cuba menjual juga supaya ini akan memberi pulangan. Yang kedua ni, dadah ni semua orang pakai. Semua kita dalam ini pernah menggunakan dadah. Tak ada siapa yang kata tak pernah. Kita bermula sebagai pengguna dadah. Saya ambil contoh dadah yang mudah ajalah. Ubat batuk. Siapa kata tak pernah makan ubat batuk? Semua orang pernah makan. Semua orang pernah makan. Jadi apabila kita menggunakan dadah tu dengan betul, doktor bagi kita cara penggunaan ubat tu tak teraturlah. Tetapi ubat batuk juga boleh disalahgunakan. Kita lihat ramai juga anak-anak kita yang ketagihan ubat batuk. Sebab ubat batuk dia mengambil dengan jumlah yang besar dan kerap akan memberikan satu keadaan khayal. Dan lama kelamaan kita bergantung. Dan lebih teruk lagi sekarang ni, ubat batuk juga digunakan dicampur dengan ketum dan lain-lain. Jadi bahan. Jadi daripada pengguna dadah tadi, kita jadi penyalahguna. Apabila kita mengambil sesuatu ubat ataupun dadah tu yang tidak dituliskan ataupun diberikan oleh doktor. Selepas jadi penyalahguna ni, kita akan jadi apa? Lama kelamaan kita akan bergantung kepada dadah. Kalau tak dapat, tak boleh. Tak boleh hidup kan? Dan itulah kita jadi penagih. Jadi kita tengok proses macam mana. Dia mula-mula jadi pengguna dadah, penyalahguna dadah, dan akhirnya mungkin jadi penagih. Tapi bukan semua pengguna ataupun penyalahguna dadah akan jadi penagih. Kalau tidak, kita semua penagih kan? Kita tak jadi penagih kan? Jadi kita mengguna dadah mengikut tertibnya lah. Jadi itu. Jadi dalam konteks ini, agensi anti dadah kebangsaan bukan berseorangan. Dan kita tidak akan boleh melakukan kerja-kerja menangani dadah ni berseorangan. Itu sebabnya, alhamdulillah, komuniti-komuniti di sini sedang faham yang maknanya perkara ini harus ditangani bersama. Dan itu sebabnya lah, selain daripada agensi anti dadah, ada beberapa agensi utama. Salah satunya adalah Polis Diraja Malaysia. Jadi kita lihat dadah ini ada isu pemberitaan ataupun mereka yang nak menggunakan dadah,
ada isu pembekalan, supply and demand. So sebab saya kata tadi perniagaan. So perniagaan, ada orang meminta, ada orang membekalkan. Jadi agensi dadah kebangsaan lebih memberi fokus kepada bagaimana nak menangani aspek permintaan. Jadi kita nak tentukan anak-anak kita tidak terlibat dalam meminta ataupun nak mencuba dadah. Kita adakan program-program mendidik keluarga, anak-anak muda di peringkat sekolah menengah, institut pengajian tinggi awam, swasta, tempat kerja dan sebagainya lah, dan merawat pulih sebagaimana contohnya pusat-pusat inilah. Kalau kita dah terjebak, kita ada program rawatan. Lepas keluar dari pusat, kita akan ada program pengawasan dan juga program. Sementara agensi-agensi lain seperti polis lebih khusus untuk menyekat pembekalan. Cuba menahan dadah-dadah sampai. Macam di Terengganu ni, kita bersempadan dengan Kelantan. Kita pun sedia maklum. Banyak dadah-dadah yang sampai ke Terengganu ini datangnya daripada melalui Kelantan. Bukan saya kata Kelantan yang mengeluarkan dadah. Kelantan juga ada laluan. Yang kita faham daripada negara jiran kita. Jadi itulah dia. So peranan ADK walaupun menyeluruh, tapi kita ada persepakatan ataupun persefahaman dengan polis dan agensi lain. Kementerian Kesihatan pun ada peranan dia, membantu di segi rawatan dan sebagainya. Kita lebih tumpukan dalam aspek mencegah, mendidik, merawat pulih, mengembalikan mereka semula dalam masyarakat. Sementara agensi lain seperti polis lebih menyekat kepada aspek pembekalan. Jadi itulah untuk permulaan yang saya terangkan apa peranan agensi dadah kebangsaan. Terima kasih Datuk Seri atas penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Jelas kepada kita, kita sebagai pemimpin di peringkat akar umbi, di peringkat MPPK seperti mana yang saya perkatakan awal tadi, seharusnya kita membantu agensi-agensi yang terlibat, terutamanya agensi kebangsaan, polis dan sebagainya untuk menyekat dan mengawal kemasukan dadah. Dan kepada mereka yang terlibat ini, kita sebagai pemimpin seharusnya memainkan peranan yang cukup penting kepada kita dalam masyarakat demi memastikan bahawa gejala dadah ini akan lupus di negara kita pada hari. Dan hari ini kita tahu Datuk, walaupun kita dalam keadaan orang kata apa, PKPP itu, kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dengan masalah COVID yang masih lagi melanda. Kalau semalam kita ada 871 kes yang berlaku di negara kita, dan kita mengadakan program-program seumpama kita berada dalam kita kata apa tu, kena norma baru tu. Kita kena berada dalam penjarakan fizikal, kita kena memakai hand sanitizer, memastikan bahawa kita sentiasa memastikan COVID ini untuk diputuskan, dan juga kita kena sentiasa membasuh tangan agar kita dapat menyahkan kuman ini. Walaupun macam begitu, kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab seharusnya memainkan peranan demi memastikan bahawa rantai COVID ini dapat diputuskan, seperti mana juga kita membasmi dadah habis-habisan, perangi dadah habis-habisan yang dilakukan oleh negara kita pada. Baik, terima kasih kepada ahli panel kita yang telah pun memberikan jawapan dan kupasan yang cukup jelas, dan kita juga nak berhak sekali lagi untuk kita sama-sama saksikan sebuah tayangan yang berkaitan dengan kesan dan bahaya pil kuda kepada penyalahguna. Sama-sama kita saksikan. Pil kuda adalah dadah yang paling berleluasa di kawasan pantai timur Malaysia. Bahan utama untuk menghasilkan pil kuda adalah amfetamin yang dicampurkan dengan pelbagai bahan-bahan kimia yang lain. Pil kuda diambil dengan menggunakan cara chasing the dragon. Pil dibakar menggunakan peralatan khas dan asapnya disedut. Apakah yang berlaku dalam badan seseorang jika mengambil pil kuda? Pil kuda adalah sejenis dadah stimulan yang memanipulasi proses semula jadi otak. Pil kuda memanipulasi 3 bahan kimia di dalam otak, iaitu serotonin, norepinefrina dan dopamin. Serotonin mengawal tahap rangsangan, mood, selera makan, tidur dan kesakitan. Apabila ia diganggu oleh pil kuda, pengguna tidak akan merasa lapar, mengalami halusinasi dan cenderung untuk bertindak agresif. Norepinefrina pula mengawal respon pertahanan seperti elak, lari atau lawan. Pil kuda mengganggu proses ini. Pengguna akan menjadi terlalu lambat untuk memberi respon kepada bahaya, seperti kepanasan, serangan atau kemalangan. Bahan kimia ketiga yang dimanipulasi oleh pil kuda ialah dopamin. Bahan kimia semula jadi badan untuk ganjaran dan kenikmatan. Pil kuda meningkatkan pengeluaran dopamin, menyebabkan perasaan nikmat lebih kuat dan tahan lebih lama. Ia mempunyai pelbagai kesan negatif yang lain seperti paranoia,
iaitu menghayalkan perkara yang aneh, berasa takut dan curiga yang berlebihan. Halusinasi, iaitu melihat, mendengar dan merasa perkara yang tak wujud. Kesan lain termasuklah ketegangan otot dan tubuh menggeletar. Apabila proses semula jadi otak sentiasa diganggu, ia boleh merencatkan sistem tersebut. Selain itu, ia membuatkan seseorang cepat marah, bertindak agresif dan hilang kawalan diri. Mangsa juga akan hilang rasa malu, tidak mempedulikan diri sendiri serta hilang kewarasan dan membuat perkara-perkara di luar batasan. Jika diambil secara berterusan, ia boleh mengakibatkan seseorang kurang siuman dan gila kekal dalam masa yang singkat. Malah, banyak kes-kes di mana pengguna pil kuda berakhir sebagai pesakit mental. Dadah, kesannya membinasakan. Untuk lebih banyak maklumat tentang kesan-kesan dadah, layari www.wecarereserve.org. Begitulah tadi tuan-tuan dan puan-puan, satu penjelasan, kupasan yang cukup menarik dan baik sekali untuk kita semua yang telah diberikan oleh ahli panel kita. Sama-samalah kita mengambil pengiktibaran dan pengajaran daripada apa yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan kita sebagai pemimpin di peringkat akar umbi akan dapat bersama-sama dengan pihak kerajaan, khususnya agensi anti-dadah kebangsaan dan lain-lain agensi yang berkaitan untuk membenteras masalah gejala dadah yang berlaku pada hari ini dalam negeri dan juga daerah kita. Dan baik, kita nak sekali lagi, ayo sama-sama kita saksikan seketika tayangan video promo dari Jabatan Penerangan tentang kawalan kendiri dalam membendung wabak COVID-19. Silakan. Masih lagi berada dalam program Influence Japan Terengganu, program bicara santai bersama komuniti Besut bagi tahun 2020. Baik, kita nak alih kepada ahli panel kita yang kedua yang berbahagia, Dr. Rizwan Muhammad Noor selaku penyelaras Parlimen Besut. Mungkin Dr. boleh bercakap sebagai pendahuluannya untuk pusingan yang pertama ini. Kita bercakap kepada audiens kita, kepada tuan-tuan dan puan hari ini yang dapat bersama. Mungkin doktor boleh ceritakan peranan ataupun yang dimainkan oleh pemimpin masyarakat, terutama doktor sendiri sebagai penyelaras parlimen dalam pada hari ini. Doktor, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa azza jundahu, hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Dan orang-orang yang kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, dan mereka mendirikan salat, dan mereka menunaikan zakat, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf, dan mereka mencegah kepada perkara mungkar. Dan Allah lah kembali segala urusan. Sadaqallahul Azim, surah Al-Hajj ayat 41. Yang berbahagia Tuan Moderator yang dirahmati oleh Allah, yang berbahagia Komisioner Polis Datuk Seri Zulkifli Abdullah, yang dirahmati oleh Allah Tuan OSPD kita Superintendent Polis Abdul Razak bin Muhammad, yang dirahmati oleh Allah Tuan Roslan bin Husin, Ketua ADK Negeri Terengganu, yang berbahagia Tuan Azmi Abdullah, yang dirahmati oleh Allah, tetamu-tamu kita Tuan Haji Azbi Saleh Penyaras Dun Kuala Besut, Puan Nafizah Makzin, Ketua Pegawai ADK Daerah Besut, yang berbahagia Datuk Wan Muhammad Arif
dan seluruh pimpinan-pimpinan masyarakat, ketua-ketua jabatan, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun tuan-tuan sekalian dengan tema yang besar pada hari ini. Dadah ni sebagaimana Datuk Seri sebut tadilah tuan-tuan, ancaman nombor 1 tanah air kita. Dan soalan pada moderator, apakah peranan yang perlu diambil oleh pimpinan-pimpinan, termasuk pimpinan komuniti, pimpinan masyarakat, ketua jabatan. Kita semualah, saya nak memetik teman saya, Puan Hafizah Mak Zin, selalu dia sebut di mana-mana program talk show, dia kata, Dadah ni tidak mengenal warna bendera. Dadah tidak mengenal latar belakang ideologi. Dadah tak mengenal latar belakang sosial dan pendidikan. Ada peringkat penjawat awam DJ 48 pun Datuk terlibat dengan Dadah. Dan anak siapa pun tak kira, anak menteri ada terlibat, anak nelayan pun terlibat, guru-guru pun ada DJ 48 ada terlibat, imam pun kadang-kadang terbabah juga, ada juga pegoda tuan-tuan. Jadi nak menggambarkan betapa seriusnya, sebab itu tuan-tuan diisytiharkan sebagai musuh negara kita tuan-tuan. Baik. Jadi peranan kita jelas. Sebut benda maksiat, benda mungkar, wajib kita cegah tuan sekalian, wajib. Ini tanggungjawab orang beriman dan Allah sebut dalam Al-Quran surah surah At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka merupakan penolong, merupakan pembantu kepada sebahagian yang lain, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mereka mencegah kepada perkara mungkar. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 71. Tuan-tuan, di bawah kita ada anak-anak buah, ada masyarakat yang perlu kita bimbing, yang perlu kita beri kesedaran. Kerana bahayanya ancaman najis dadah. Lihat latar sejarah dunia tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kena ingat, dadah ni tuan-tuan sekalian sampai pekat meruntuhkan negara. Negara Cina tuan-tuan sekalian, dinasti Manchu. Bagaimana Empire Pact Britannica. Empire Pact Britannica ni Britain, yang juga menjajah sebahagian besar dunia dalam abad ke-19 dan awal abad 20. Orang putih ni sombong, agah. Kata orang mesuk dia sebut, the sun is never set in the British Empire. Matahari tak pernah terbenam di Empire British. Punya luah tanah jajahan. Tuan-tuan sekalian, menjajah Nigeria, Sudan, di Afrika, menjajah Mesir, subkontinen Indo-Pakistan, tuan-tuan sekalian. Benua kecil India, tanah Melayu kita dijajah tuan sekalian. Jadi nak mengalahkan Cina ni bukan, budak kata bukan kaleng-kaleng lah, bukan biasa-biasa Cina tuan-tuan, empire tua, tamadun tua. Maka bagaimana digunakan dadah ataupun candu opium? Dimasukkan dengan banyak. Dadah tuan sekalian, akhir sekali Cina, dinasti Manchu kalah dalam perang candu, dan apa implikasinya? Apa kesannya tuan-tuan sekalian? Hinggalah hilang, terpaksa diberikan Hong Kong sebagai milik kepada British, dijajah oleh British. Kan zaman kita kanak-kanak remaja dulu, kalau tahun 80-an, tengok filem macam Police Story, Jackie Chan. Apa akap dia, orang Datuk Seri, orang besok kata karab dia. Karab dia Union Jack, benar British. Mungkin masa kita pasal apa kena akap Union Jack, rupanya Hong Kong tahun diserah pada British sebab Cina kalah. Kenapa? Faktor dadah tadi. Dan bayangkanlah kalau kita lihat negara kita pula tuan sekalian, lepas peristiwa 13 Mei 1969. Bagaimana dadah masuk ke rancangan-rancangan tanah persekutuan federal, tuan-tuan sekalian, masuk ke FEKRA, kampung-kampung tradisional Melayu, tuan-tuan sekalian. Lihat, tuan-tuan sekalian, kita bukan nak bermain politik, lihat bagaimana negeri melebar pula, Kelantan, Terengganu, tuan-tuan sekalian, banyak penggunaan najis dadah, tuan-tuan sekalian. Cuba kita lihat, ini bukan perkara main-main, sebab apa? Apabila terlibat, disebut Datuk 142,000, tuan-tuan. Itu angka rasmi, 142,000. Dan lihat kita dibesuk, tuan-tuan sekalian. Saya rasa tiada kampung, tak ada anak-anak muda yang menyalahgunakan najis dadah, tuan sekalian. Dan disebut oleh Tuan OSPD kita dalam satu taklimat mesyuarat tindakan daerah. Tuan Razak kita, dia kata dadah ni ada kesan hiliran yang lain. Maka tak pelik tuan sebut, kalau dadah tinggi, dia akan pergi rogo tinggi, dia pergi jalan sosial tinggi, pecah rumah tinggi, kejadian jenayah tinggi. Inilah kesan dan implikasi daripada penyalahgunaan dadah. Maka tuan-tuan, kita tiada pilihan. Apabila Allah memberi kita sedikit, secubit kuasa sekalipun, contoh ramai Tok Mulu setengah hari ini, posisi MPKK yang hadir,
Alhamdulillah. Tahniah pihak ADK, pihak Jabatan Penerangan, alhamdulillah ramai Tok Ngulu hadir. Jadi dengan secubit kuasa kita ada, kita kena kawal anak-anak buah kita. Ada Tok Ngulu yang takut kena ancam. Puan Afiza sebut, dia kata dah ada nombor telefon tertera, boleh call hotline. Ini mudah sangat tuan sekalian. Nak atau tidak saja kita macam maksiat, kemungkaran yang berpunca daripada najis dadah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Dr. Ridwan Muhammad Noor, pengurusi penyelaras Parlimen Besut yang bercakap bagi pihak mewakili masyarakat setempat khususnya di daerah Besut ini dalam membantu agensi-agensi yang terlibat untuk membasmi, untuk memastikan bahawa dadah ini akan kena sifarkan. Memang ini satu benda yang payah juga Datuk Seri nak sifar tu, tapi kita sebagai pemimpin masyarakat, mana yang dikatakan doktor tadi, membantu. Kalau hari ini kita kata COVID ini kita jaga kita, tetapi dadah ini jangan kita jaga kita, tetapi kita kena jaga masyarakat di sekeliling, anak-anak jiran, anak siapa, tanpa mengira warna, ideologi politik, siapa sahaja yang terlibat dengan gejala dadah ini. Dan kita sebagai pemimpin masyarakat seharusnya memainkan peranan, termasuk juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang terlibat seperti yang berada di tempat kita, di negara kita ini. Saya ambil contoh bahawa Datuk Seri, kita macam Datuk Seri sebut tadi, kita di Jabatan Penerangan juga membantu agensi dadah kebangsaan ini untuk memastikan gejala ini akan terlalu. Kita mengadakan program Info on Well, Datuk Seri. Kita masuk ke kawasan-kawasan terlibat, dan baru-baru ini untuk mengatakan Datuk Seri, saya bersama dengan pengarah ADK Negeri Terengganu telah pun membuat program influencer ini untuk menjelaskan kepada masyarakat khususnya di negeri Terengganu tentang pelibatan penagih dadah yang berlaku di negeri kita. Baik, kita nak beralih kepada program santai pagi kita ini bersama dengan Datuk Seri Ketua Pengarah agensi dadah kebangsaan untuk kita nak tahu Datuk Seri sebenarnya sejauh manakah dasar yang sedia ada ini membantu pihak kerajaan mengatasi masalah pengedaran dan juga penagih dadah di negara kita Malaysia. Datuk Seri, silakan Datuk Seri. Okay, terima kasih saudara pengurusi. Jadi tadi saya dah sebut dah dari segi keseluruhannya negara kita buat masa ini yang dikesan menjadi penyalahguna dan penagih dadah adalah 140,000. Kalau yang tak dikesan lagi mungkin kita kali 3, kali 4, mungkin lebih lagi. Dan yang harus saya sedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini, negeri Terengganu ni jatuh nombor 1 di segi peratusan penyalahgunaan dadah berbanding penduduk. Berbanding dengan penduduk. Jadi maknanya negeri Terengganu nombor 1, negeri Kelantan nombor 2, negeri Pahang nombor 3. Jadi ini satu keadaan yang membimbangkanlah. Jadi kita semua, saya percaya dengan kehadiran kita di sini, kita rasa bertanggungjawablah untuk menentukan yang Terengganu ni tak kekal lah nombor 1 di segi peratusan dibandingkan dengan penduduk penggunaan dadah lah. Jadi kita kena faham kenapa jadi begitu. Jadi saya lihat sebagai mana saya sebut tadi di peringkat awal, dadah ni tidak boleh dilihat secara berasingan. Isu ini perlu, kalau nak diselesaikan, perlu dilihat secara menyeluruh, secara holistik. Itu sebabnya di segi dasar kerajaan, dan kerajaan mengadakan program ataupun mengadakan satu dasar dipanggil Dasar Dadah Negara, yang sebenarnya melihat bagaimana nak menangani masalah dadah ini secara holistik dan secara bersama, berkolaborasi. Tidak kurang 15 agensi kerajaan yang ada dalam senarai Dasar Dadah Negara dan tak kurang daripada 9 kementerian yang ada dalam senarai itulah. Tetapi apabila telah dijalankan, kita dapatilah sejak 2016-17 Dasar Dadah Negara berjalan ni, kebanyakan agensi dan jabatan ni menjalankan kerja secara silo. Jadi silo masing-masing. Jadi kita lihat tak boleh begitu. Saya bagi contoh yang mudahlah. Kalau apa sebabnya anak-anak ini terlibat dengan dadah? Okey, salah satu punca utama penyalahgunaan dadah di Malaysia adalah sebab, terutama di kalangan remaja dan anak-anak, adalah sebab pengaruh kawan. Pengaruh kawan. Jadi rakan sebaya lah. Pengaruh kawan, rakan sebaya. Jadi kalau kita teliti balik pengaruh kawan rakan sebaya ni, sebab apa dia jadi macam itu? Mungkin dekat rumah dia tidak dapat perhatian daripada mak bapak. Mak bapak dia sibuk, tak kiralah anak orang berada ke, anak orang susah ke, macam doktor cakap tadi. Masing-masing mungkin sibuk dengan hal-hal masing-masing. Lebih-lebih lagi zaman media sosial yang hebat ini. Jadi anak-anak kita bersendirian, dia boleh berkawan dengan siapa pun. Jadi kalau kita tak peduli, memanglah dia akan terlibat. Okey, kalau anak kita tak pergi sekolah, contohnya keciciran sekolah dan ponting sekolah, itu juga adalah salah satu perkara yang boleh memudahkan, mendorong dia menjadi berkawan dan mengambil benda-benda yang terlarang ataupun benda-benda yang boleh melencongkan sosial. Jadi benda-benda macam ini, siapa yang tanggungjawab? Saya tak jangka polis punya tanggungjawab ke, rela punya tanggungjawab ke, ADK saja. Dia ada agensi-agensi yang terlibat
Yang perlu bersama-sama menentukan sesuatu anak tu yang dalam umur persekolahan mesti pergi sekolah. Jadi tak boleh satu agensi. Jadi itu sebab saya kata dalam dasar dan negara ni walaupun cantik disediakan, tapi dari segi pelaksanaannya ada masalah. Itu sebab kita cuba lakukan apa yang disebut projek rintis menangani penyalahgunaan dadah dan pelancongan sosial di seluruh negara. Kita pilih 12 kawasan. Di Terengganu kita pilih kawasan di Dungun. Dungun adalah kawasan perikanan lah, ataupun kawasan nelayan-nelayan yang ada masalah yang tinggi. Dia adalah kawasan feodal dan sebagainya. Kita nak lihat bagaimana pegawai daerah bersama-sama dengan agensi-agensi dan badan-badan bukan kerajaan bersatu merangkakan program, menentukan anak-anak pergi sekolah. Belia-belia kita tidak membuat kerja membazir. Ada Jabatan Belia dan Sukan contohnya lah, mengaturkan program untuk dia. Dan sebagainya lah. Jadi maknanya banyak jabatan yang boleh memainkan peranan untuk menentukan masa-masa yang ada untuk anak-anak ini dipenuhi dengan benda-benda yang berfaedah. Itulah harapan kerajaan. Itulah sebab kita nak cuba perbaikikan dasar dana negaranya di segi pelaksanaan. Di segi dia punya pengisiannya dah cantik. Cuma di segi pelaksanaan. Itu pada hari ini, contohnya lah, kita bekerjasama dengan Jabatan Penerangan untuk sama-sama menghebahkan kepada komuniti kita, kepada masyarakat kita, betapa pentingnya tindakan ini diambil oleh semua pihak. Bukan menunggu polis ke, AADK ke, ataupun jabatan-jabatan tertentu. Ia memerlukan peranan semua pihak dan insya-Allah kerajaan sedang melihat jugalah selain daripada bentuk kerjasama ini, undang-undang yang tertentulah yang boleh diperbaikilah. Mungkin nanti sekejap lagi saya boleh kongsi lain. Sementara waktunya itulah dia yang sedang dilakukan dan kita berharap sebelum akhir tahun ini kita ada model-model yang tertentulah yang boleh digunakan untuk Negeri Terengganu, Kelantan, Pahang dan lain-lain. Apa yang sesuai untuk dilaksanakan yang dapat melihat ataupun menangani masalah dadah ini secara menyeluruh dan bukan setakat satu bab saja. Kita nak tentukan daripada kecil sampailah ke dewasa kita dapat tentukan anak-anak kita dicegah. Kalau ada yang dah terlibat peringkat awal, kita cuba perbaiki dia, intervensi awal. Kalau yang dah jadi setegar, kita cuba baik kembalikan dia dalam masyarakat. Yang ada masalah-masalah lain lah yang saya mungkin kongsi nanti sebentar nanti. Saya ingat buat masa ini itulah dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Seri atas penjelasan yang diberikan oleh Ketua Pengarah tadi. Datuk Seri jelas menunjukkan kepada kita bahawa bukan tanggungjawab kita sahaja, tetapi kita nak membenteras, nak mencegah dadah ini seharusnya bermula dari rumah, Datuk Seri. Seperti mana Datuk Seri kata tadi, anak-anak kita di rumah kita pastikan apa yang mereka buat dan apa yang kita lakukan. Hari ini kalau kita melihat, hari ini dunia tanpa sepadan. Maklumat di hujung jari. Anak-anak kita yang sudah kecil, yang masih lagi kecil, masing-masing sekarang ni ada handphone, Datuk Seri. Yang canggih. Kita pakai Nokia 3310, Datuk Seri. Tapi anak-anak kita pakai yang lebih canggih-manggih. Yang petik saja jari, semua maklumat ada dalam tu. Ini yang kita nak memastikan bahawa anak-anak kita, pergaulan mereka, inilah yang menjadi tanggungjawab seperti Jabatan Pendidikan Negeri. Kalau di daerahnya pejabat pendidikan daerah, pejabat belia dan sukan memainkan peranan. Dan juga ada jabatan-jabatan yang bekerjasama bagi memastikan bahawa gejala ini tidak akan berlaku. Contoh kita lihat, kalau Jabatan Penerangan itu sendiri, saya ada kelab Malaysia aku. Kita boleh bekerjasama. Begitu juga kesihatan, dia ada doktor muda. Mungkin ini boleh mencegah daripada awal. Bersama dengan AADK negeri, daerah dan sebagainya. Kita bekerjasama untuk memastikan bahawa anak-anak kita bermula daripada kecil, kalau boleh daripada tadika lagi, telah mengenali bahaya apa itu dadah, Datuk Seri. Baik, terima kasih Datuk Seri. Dan kita nak beralih pula kepada kita punya penjelas parlimen, Dr. Ridwan Muhammad Noor. Mungkin Dr. boleh apa sebagai pemimpin di peringkat daerah ini, boleh kita berkongsi bersama usaha-usaha yang dilakukan di peringkat daerah ini bagi membenteras dan juga membantu masalah dadah di daerah kita ini, Doktor. Silakan, Doktor. Masih pada Tuan Moderator dan Datuk Seri, teman-teman yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, pertama saya sambung sikit lagi lah kepada soalan pertama tadi, tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan implikasi daripada penggunaan najis dadah. Satu kebimbangan yang kita kena kongsi bersama tuan-tuan tentang ghazwatul fikri ataupun perang pemikiran. Di mana tuan-tuan sekalian, anak-anak muda yang terlibat dengan dadah, yang get involved dengan dadah ni tuan-tuan, mereka menjadi tidak prihatin kepada dunia. Mereka tersendiri. Mereka tak peduli tuan-tuan sekalian. Kalau nak kait tengok, kalau anak-anak bangsa Melayu yang ramai terlibat tuan-tuan, mereka tak akan daftar mengundi, mereka tak peduli apa yang berlaku di luar sana, nak berlaku pada peta hukum maksam, mereka tak peduli tuan-tuan sekalian. Ini kesan yang sangat besar. Sedangkan Nabi SAW menetapkan satu sikap pada orang beriman, mesti cakna, mesti peduli sosial, mesti ambil berat, mesti ambil tahu. Sebagaimana hadis Nabi yang disabdakan baginda yang mulia, riwayat Imam Baihaqi,
Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin, maka bukan dari kalangan mereka. Maknanya tuan-tuan sekalian, Nabi suruh kita peduli, kita cakna. Dan sayanglah anak-anak muda ramai ratusan ribu tadi, apabila mereka terlibat dengan dadah, tuan-tuan sekalian, mereka jadi tak peduli, mereka hidup bukan saja menyusahkan masyarakat, keluarga tuan-tuan sekalian. Dan bagaimana kita nak buat? Dan apa yang telah kita buat tuan-tuan sekalian baik? Yang pertama, tuan-tuan sekalian, kita kena jujur bahawa keterlibatan anak-anak muda ini tuan-tuan sekalian kerana mereka sifar kosong dari sudut ilmu, minta maaf. Tuan-tuan, kalau nak jujur, ada Tuan Haji Azmi sendiri, tuan-tuan sekalian, boleh sahakan tengok anak-anak muda yang masuk ke puspen kita. Cuba tengok latar belakang pendidikan, latar belakang agama mereka, tuan-tuan sekalian. Itulah kalau di sekolah pelajar-pelajar yang berisiko pun sama. Kalau kita tangkap, saya pernah jadi pendidik, kalau tangkap isap rokok dan sebagainya, tuan-tuan, cuba cek tahap kefahaman fardu ain mereka. Sebab itu Nabi yang mulia telah bersabda tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Adibu auladakum hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitih wa tilawatil Quran. Ajarilah anak-anak kamu cintai nabi kamu. Cintai ahli keluarga nabi kamu dan membaca Al-Quran. Hari ini ramai ibu bapa yang mereka abaikan aspek ini, menyebabkan ramai yang tidak boleh membaca Al-Quran pada hari ini. Tuan-tuan, ramai. Saya jumpa kalau sebelah Hulu Besut, kalau 7 anak muda semua pegang gadget, handset tuan sekalian, pegang peranti pintar, tanya adik dah habis Quran? Tak lagi. Boleh baca Quran? Tak boleh. Tak boleh. Kalau 7 orang, seorang yang boleh baca. Mana 6 orang tak kerti baca Al-Quran. Tuan-tuan, kalaulah mereka tak boleh baca Al-Quran, macam mana solat mereka? Umur 14-15 tahun, macam mana solat mereka? Sedangkan solat ni elemen paling penting. Allah letak solat ni tuan-tuan satu bentuk mekanisme pencegahan daripada buat maksiat mungkar. Kalau anak-anak mereka solat dengan sempurna, insya-Allah mereka takkan sentuh najis dadah tuan sekalian. Allah sebut Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah daripada melakukan perbuatan fahsyak dan perbuatan mungkar tuan sekalian. Tuan-tuan, surah Al-Ankabut ayat 45. Tapi orang kata dah, ustaz tu semayang juga tu, pasal buat maksiat. Kata Imam Ghazali kita, kena semak balik, betul tak betul semayang? Betul tak betul solat dia tuan sekalian? Sebab tu tak ada pilihan. Keluarga, masyarakat perlu didedahkan dengan ilmu-ilmu agama. Hari ini sebab apa? Tak erti baca Quran. Anak-anak muda tuan sekalian, Jakarta anak remaja, peringkat umur 6-7 tahun, semua pegang smartphone tuan sekalian. Saya lepas ni pun akan terus ke Pulau Perhentian. Mana program di Pulau Perhentian? Tuan-tuan sekalian, salah satu tempat yang kita kena beri perhatian sebab ramai anak muda terlibat dengan najis dadah. Kalau kita ke Pulau Perhentian, siapa kat JT saja tuan tengok, semua budak kecil 6 tahun mereka pegang smartphone kat tangan. Mereka tak ada masa nak belajar Al-Quran, tidak ada masa. Seronok tengok IG, tengok TikTok lagi seronok. Best tuan-tuan sekalian. Kata Cikgu Said yang mengajar di SK Pulau Perhentian, dia kata, doktor dia kata pelajar saya darjah 1 semua pakai smartphone, semua darjah 1 pakai smartphone yang branded. Mereka pakai apa tuan-tuan? Pakai Apple. Kau ada Apple tuan sekalian, Ericsson 3G. Kita model tu buat kecak ayam Nokia dah. Nokia kembali kat kucing, kembali ke rahmatullah tuan sekalian. Nah, jadi budak-budak takkan minat belajar Al-Quran. Kesan mereka tak belajar Al-Quran, buta Al-Quran, mereka sembahyang tak sempurna, apa jadi? Maka mereka lah terbuka ruang untuk buat maksiat mungkar dan mereka dengan mudah terjebak dengan najis dadah tuan-tuan sekalian. Jadi apa pilihan kita ada yang telah kita buat, tuan-tuan sekalian pun ramai pengurusi MPK ada. Tuan-tuan sekalian pelbagai program untuk anak-anak remaja kita, terutama untuk anak remaja muda. Kita buat hiking, Bukit Keluang. Kita buat pertandingan bola. Tuan-tuan sekalian, ada Tuan Suhaimi, ada yang konvoi bermotor daripada ARC dan sebagainya. Lepas tu bersama dengan ADK, besok Puan Hafizah, kita pusing 147 MPKK, Datuk Seri 147, saya rasa lebih dah 80 puan, lebih dah 80. Kita pergi terus kepada masyarakat. Jadi kadang-kadang orang masjid buat songen Datuk Seri, dia kata, apa Ustaz buat dadah, buat forum kat masjid. Sedap orang kampung sedap dia kata kita. Dia kata, pergi tuan-tuan, saya ulang balik. Masjid sebagai one stop center, hak mari itu betul lah orang mutadayun, orang baik-baik tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, tak dapat diwarisi. Kadang-kadang anak orang baik ni kan terlibat dengan najis dadah. Sebab apa? Kurang pemantauan, kurang kawalan, terlepas pandang. Akhir sekali, Datuk Seri sebut tadi tentang peer group, rakan sebaya.
Rakan saya tuan sekalian, berkawan di sekolah-sekolah. Ya. Kadang-kadang macam pil, Ermify ke pil kuda ni kan. Kadang-kadang ditawarkan dengan cuma oleh pusher, oleh tokan dulu. Dan tokan sekarang bukan kata umur 40, belasan tahun jadi pusher tuan sekalian. Merasa dulu, mutih dulu. Akibat salah pilih kawan tuan-tuan dan kurang kawalan daripada ibu bapa, akhir sekali anak-anak terjebak dengan najis dadah tuan sekalian. Tuan-tuan, ada masjid kita pergi, lepas tu pengurusi MPKK cuy Ustaz. Dia kata sian, dia kata Ustaz dah sebut-sebut tu, anak tu imam pun terlibat dengan dadah. Tengok, nampak tak? Iman tak dapat diwarisi. Kita terlepas pandang tuan sekalian, anak-anak tengok terlibat dengan najis dadah. Jadi selain kita masuk melalui komuniti masjid-masjid, surau, tuan-tuan sekalian, juga buat baskin dakwah. Baik, saya saut cabaran sebab kata apa? Di masjid beri pengaruh baik. Jadi kita buat alternatif. Datuk Seri, kita pergi ke port-port macam kedai ramai ni. Kita panggil artis daripada KL, Datuk Seri. Panggil Zua Ekspedisi. Pernah kami panggil Ali Ekspedisi. Panggil Bok Lokman. Patut ni, seminggu ni patutnya ni. Yang pernah terlibat Yasin, senario. Tapi oleh kerana dah PKPP ni, kena tak boleh kita bulan depan pula lah. Rupanya memang jadi buat di Fekra, Kuok, tempat ramai anak muda terlibat. Tuan-tuan sekalian, buat di Kuala Besut. Jadi tuan-tuan, elemen popular macam ni, populis macam ni, dia boleh menarik anak-anak muda. Yes. Jadi termasuk kita bawa juga persetujuan Tuan Haji Azmi, bawa masuk ke Pospen, beri motivasi, bahkan basking sekali. Kadang-kadang nampak seronok pelatih-pelatih kita. Dan anak seni beri taujihat pada pelatih supaya boleh berhenti dadah. Kamu kena kuat. Sebab mereka pun faham ramai kalangan anak-anak seni terlibat dengan dadah. Apabila mereka berhenti dan diberikan motivasi. Sebab Nabi kita bersabda, khiyarukum fil jahiliyah wa khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang tu terpilih terbaik masa jahiliyah. Orang tu terpilih terbaik masa Islam apabila mereka mengetahui. Apa maksud Nabi? Mana semua orang ni boleh berubah. Dia masa jahiliyah ni, dia perangai kepala pengak dia, kepala masam dia, kalau dia berubah jadi baik, dialah jadi orang yang hebat. Tapi kena mengajilah. Idza faqihu. Jadi pelbagai lelaki pun termasuk main bola, buat fun walknya, pelbagai program dibuat supaya serata ke seluruh sektor masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Dr. Ridwan Muhammad Noor yang telah memberikan penjelasan bagaimana pendekatan kerajaan hari ini untuk menarik golongan terutama anak-anak muda ini berdekatan atau berdampingan dengan mereka untuk kita memastikan bahawa mereka akan terus lupa tentang najis dadah ini. Dan peranan rakan sebaya ini, Datuk Seri, memang cukup penting, memang cukup terpengaruh. Mereka nak rasa apa? Orang Terengganu kata, Datuk Seri, cuba try test. Itu yang bahaya sebenarnya. Anak-anak kita nak mencuba sesuatu benda yang baru itu, inilah yang merosakkan masa depan mereka. Dan kita sebagai ibu bapa, sebagai pemimpin seharusnya memainkan peranan. Dan kerajaan negeri Terengganu hari ini di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar memperkenalkan slogan Terengganu maju, berkat dan sejahtera. Maju dari segi apa? Bukan saja dari teknologi. Kita kena memajukan diri kita. Maju, berkat dalam kehidupan kita dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Doktor, inilah yang dibawakan oleh kerajaan negeri Terengganu pada hari ini. Baik, kita sudah berforum atau berbicara santai kita Datuk Seri dan Doktor hampir 45 minit dan kita nak beri peluang kepada audien atau rakan-rakan kita yang berada bersama-sama kita untuk mengajukan satu soalan kepada Datuk Seri. Kita beri peluang. Silakan kepada, nampaknya ada rakan kita yang nak bertanya. Silakan. Yang nak mengemukakan soalan. Sila bagi mic kita punya teknikal. Okey. Ada tu yang okey. Sila berikan nama dan dari mana tuan? Sila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya daripada Besut di sini sajalah. Daripada mana tuan? Daripada Besut. Datuk Seri, saya nak tanya soalan ni. Bagaimanakah individu yang terlibat dengan penyalahgunaan bahan terlarang ini dapat dipulihkan? Itu saja. Baik, Datuk Seri. Soalan, minta maaf. Saudara Wan Hamizah, rekan saya, pegawai Bilik Rasukan Daerah, Datuk Seri. Silakan. Terima kasih, Wan. Wan. Terima kasih. Jadi sebelum kita nak cakap pasal itu, saya ingin mengatakanlah dalam bahasa perubatannya lah, penyakit penagihan dadah ni penyakit dipanggil penyakit penagihan. Okey. Dia adalah disebut dalam bahasa perubatan chronic relapsable disease ataupun penyakit kronik yang berulang. Jadi di segi bahasanya pun kita dah tahu. Tidak mudah. Itu sebabnya kalau kita ketagih lain okey lagi. Tapi kalau ketagih dadah ni tidak mudah untuk kita dirawat pulih ataupun untuk berhenti daripada penggunaannya lah, walaupun kita dah masuk ke pusat lah.
Itu sebabnya dalam hal ini agensi anti-dadah kebangsaan khususnya lah bersama-sama rakan-rakan strategik kita nak menentukanlah seboleh-bolehnya jumlah mereka yang terjebak dengan sebagai penagih baru ataupun penyalahguna dadah baru ni dapat diminimalkan. Jangan nak cubalah kan. Dadah jadi sebut tadi kan anak-anak kita nak test ke, nak try ke, nak apa lagi lah bahasa yang nak gunakan ni. Sebab kalau kita test, kita try, kita cuba, mungkin kita tersangkut. Kalau dah tersangkut, tidak mudah untuk rawat pulih lah. Bukan kata tak boleh, tidak mudah prosesnya. Ada orang yang keluar masuk pusat ni berkali-kali. Nah, kali yang ke-8 ke kali yang ke-5 ke, barulah dia dapat kekal pulih. Itu sebabnya dalam bahasa tadi saya kata penyakit kronik yang berulang. Okey. Jadi dia ada banyak proses yang dilalui lah. Dia ada banyak proses yang dilalui. Saya sebut tadi. Saya sebut tadi kita ada pengguna dadah pada awalnya lah. Mungkin dia bermula dengan pengguna. Sebab tidak ada siapa pun jadi penagih dadah overnight. Ataupun hari ambil dadah, besok jadi penagih. Tak ada. Dia takkan ada. Dia akan bermula dengan menyalahguna dululah. Dia akan cuba lama-lama dia menyalahguna, dia bergantung. Dia dah bergantung tu, dah mungkin lah dia jadi penagih. Dia akan jadi penagih. Jadi dalam konteks agensi anti-dadah, sebab selain daripada agensi anti-dadah kebangsaan yang melihat perkara ini, kita ada beberapa agensi lain yang membuat program rawatan pemulihan. Tadi tanya macam mana boleh nak pulih kan? Selain daripada kita ada juga pusat pemulihan persendirian. Saya rasa di Terengganu, di Busut ada? Tak ada. Di Terengganu ni saya rasa ada. Di Setiu pusat pemulihan persendirian yang dikendalikan oleh orang-orang mungkin kadang-kadangnya daripada bekas klien kita ataupun bekas pegawai perubatan yang maknanya terpanggil lah untuk membantu masyarakat. Dia dikendalikan secara sukarela dan juga melalui persendirian lah, maknanya tidak ada isu-isu tangkapan dan sebagainya lah. Okey, selain daripada itu kita ada Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan maknanya ada juga mereka-mereka yang terlibat dengan penagihan ini berjumpa dengan doktor. Dia berjumpa doktor tak kisahlah di mana. Doktor akan memberikan program-program tertentu lah, sama ada dia memberi ubat ke kalau dia ada yang sesuai, sebab doktor akan menginjau. Jadi itu adalah kaedah. Tapi untuk agensi anti-dadah kebangsaan, kita ada beberapa keadaan lah. Yang mana sebenarnya dalam konteks nak merawat pulih ni, kita memang mengharapkan lebih ramai orang yang datang secara sukarela. Sebab kajian menunjukkan mereka-mereka yang dirawat pulih secara sukarela ni, peratus dia kembali kekal pulihnya lebih tinggi. Tapi buat masa ini di Malaysia, hanya 17% saja yang datang secara sukarela. Yang bakinya semua terpaksa adalah ditangkap untuk dibantu. Maknanya kita terpaksa tangkap dia dan masukkan dia ke pusat. Okey, kita ada lebih kurang sekarang ni ada 31 buah pusat pemulihan. Dan daripada 31 ni, 11 adalah pusat pemulihan sukarela. Maknanya kalau mak bapak ke melihat anak dia sendiri nak datang, dia boleh datang kepada pusat sukarela kita akan buat penilaian sama ada dia sesuai ke tidak untuk masuk ke pusat-pusat pemulihan sukarela. Yang terbaru ni kita buka di Seri Iskandar. Yang ini khusus di Seri Iskandar ni pusat sukarela khusus untuk mereka-mereka yang berkejaya ataupun mereka-mereka yang dalam pengajian tinggi dan sebagainya, sebab kita nak bagi peluang kedua. Sebab kita tak nak biarkan mereka ni yang ada kejaya dan sebagainya terus jebak dan musnah kehidupan, bukan musnah dia saja, keluarga dia dah susah semua. Jadi ADK nak bagi peluang kedua kepada mereka-mereka yang berkejaya dan mereka-mereka yang dalam pengajian supaya mereka boleh kembali pulih. Okey. So dalam konteks yang saya kembali tadi, jadi dia ada dua keadaan, sama ada mereka datang secara sukarela ataupun mereka ini ditahan oleh pihak agensi anti-dadah kebangsaan lah, ataupun pihak polis. Jadi kalau dia ambil tindakan di bawah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan, apabila ujian saringan dan sebagainya dah diproses, didapati positif, mereka ni akan dapat perintah daripada mahkamah sama ada dimasukkan ke dalam pusat pemulihan ataupun dirawat secara dalam komuniti. Dalam komuniti. So tempoh rawatan dalam pusat pemulihan dia ada program lah. Saya rasa saya tak adalah nak sebut dalam hari inilah apa program rawatan yang ada lah. Tempoh rawatan tu sehinggalah 2 tahun dalam pusat-pusat kita lah, seperti Puspen ini. Seperti Puspen ini. Tetapi bukan semua orang perlu masuk pusat. Mereka-mereka yang baru bermula jadi penyalahguna dadah mungkin tak perlu. Itu sebabnya pegawai kita di peringkat daerah ataupun Puspen sendiri akan membuat penilaian.
Sama ada mereka ni wajar masuk pusat ataupun dirawat secara pesakit luar. Kita macam pergi klinik lah. Kita kalau sakit, kita pergi klinik dulu. Lepas tu doktor kata, you punya penyakit ni serius, kena masuk hospital. Barulah masuk hospital. Kalau setakat dia kata, okey, saya bagi ubat. Nanti dalam seminggu you datang balik. Yang itu yang kita buat. Kita akan ada program dia lah. Kita akan ada programnya lah. Tapi harapan kita macam saya sebut tadi lah, kita nak lebih ramai lagi lah yang ada masalah ini untuk tampil ke hadapan. Tapi ada masalah tuan-tuan, sebab stigma orang kita tinggi. Mak bapak masih melihat kalau anak dia terlibat dengan dadah, dia malu. Ini satu masalah kita, stigma masyarakat tinggi. Jadi kalau boleh dia nak sembunyi. Dia nak sembunyi sampai bila? Sampailah dia tak tahan. Sampailah anak tu mencuri, anak tu memukulkan anak apa, barulah dia nak report kepada polis, kepada ADK. Jadi bila dah sampai keadaan yang serius ni susah tuan-tuan. Dah teruk sangat baru nak datang. Jadi dia punya keberangkalian untuk pulih dalam masa yang cepat sukarlah. Tetapi kalau di peringkat awal, dia dah pergi bagi tahu, dan saya percaya keadaan ni belum serius. Macam penyakit lah kan. Kalau kita penyakit di peringkat awal lebih mudah diubati atau dirawati daripada penyakit itu berada di peringkat asal. Tapi masyarakat kita kena terima hakikat lah. Kita memang benci kepada penjual dadah, tokan ke, pengedar dadah dan sebagainya. Tapi kita tak boleh melihat penagih dadah ini, walaupun dia memang dah buat silap lah, macam Ustaz cakap tadi, doktor cakap tadi, memang dia buat silap dan sebagainya, tapi kita tak boleh nak sisihkan dia. Tak boleh nak pandang dia mas sampah masyarakat. Langsung tak peduli. Sebab kalau kita tak peduli, dia tu mungkin anak kita, dia mungkin adik-adik kita, jiran kita dan sebagainya, takkan kita nak buang dia. Jadi ini yang kena faham. Kalau masyarakat kita boleh berubah di segi stigma tu, mungkinlah mak bapak yang ada menghadapi masalah anak ada seorang terlibat dan sebagainya akan lebih keluar ke depan, tampil ke depan awal dan memaklumkan kepada kita, dan kita boleh ambil tindakan awal lah. Mungkin tak perlu masuk pusat pun. Kita akan ada sesi kaunseling mingguan ke dan sebagainya di luar pusat. Dan dia boleh teruskan ke aktiviti dia sebagainya lah. Boleh saya jawab lah. Nak detail lagi nanti, bolehlah tanya dengan kita punya pegawai daerah di sinilah. Saya tak ada masa dalam forum ini nak bercerita lah apa pengisian program-program rawatan lah. Tapi itu yang akan berlaku lah. InsyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Zulkifli bin Abdullah, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, yang memberikan penjelasan kupasan tentang bicara santai kita pada pagi ini, Influencer at Japan Terengganu. Terima kasih saya ucapkan, dan kita nak berehat seketika dan sama-sama kita saksikan rakaman video Jabatan Penerangan Malaysia berkaitan dengan COVID-19. Sama-sama kita saksikan. Terima kasih Datuk Seri atas penjelasan. Terima kasih juga sahabat saya yang bertanya tadi daripada Pejabat Belia Sukan Darah Besut. Dan itulah sebenarnya, jangan kita malu. Seandainya ada Datuk Seri, keluarga kita terlibat dengan penyalahgunaan dadah ini, kita tampil ke hadapan, kita membantu seperti mana yang saya katakan awal tadi, sesiapa sahaja yang boleh terlibat, kita sebagai pemimpin masyarakat membantu kerajaan, terutamanya agensi anti-dadah ADK ini, bagi membanteras gejala dadah atau penagih-penagih yang terlibat, yang dikatakan bahawa mereka yang terlibat secara sukarela ini tampil ke hadapan untuk membantu rakan-rakan mereka yang terlibat agar di masa hadapan negara kita, diri keluarga tidak akan termusnah kerana dadah ini. Baik Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada menyebut di awal-awal perbincangan kita tadi bahawa Terengganu ini jadi trend nombor 1. Jadi trend nombor 1 di Terengganu di Malaysia ini kita nak cuba kurangkan. Jadi kita nak kurangkan trend nombor 1 penyalahgunaan dadah, yang penagihan dadah yang terlibat ini. Jadi dia ada kempen dadah terkawal 2025. Jadi sejauh mana kempen tersebut kita dapat membanteras gejala dadah ini di Malaysia dan Terengganu khususnya Datuk Seri. Silakan Datuk Seri. Kita melihat masalah dadah sebagaimana yang telah disebut sebelum inilah, musuh nombor 1 negara. Tetapi pada masa yang sama kita kena realistik lah, doktor dan moderator, kita kena realistik. Saya kata isu dadah ni besar sebab semua orang pakai dadah. Dadah ni dia punya kebaikan pun banyak kalau diguna dengan betul. Itu sebabnya kita tak boleh nak buang terus dadah ni. Kalau buang semua dadah, penyakit macam-macam lah.
Ada kan? Jadi untuk tujuan rawatan memanglah doktor-doktor banyak menggunakan dadah untuk membantu. Jadi sebab itulah kita kata, kalau kita kata Malaysia bebas dadah ataupun memanglah itu harapan kita. Tetapi kalau kita kata Malaysia sifar dadah, satu sasaran yang mungkin amat sukarlah nak capai. Itu sebabnya kita buat satu sasaran yang lebih realistik, dadah terkawal. Maknanya kita boleh tentukanlah penagih ataupun penyalahguna dadah yang baru paling minima. Maknanya seminima yang bolehlah. Dia tidak jadi masalah dah. Dan mereka-mereka yang terlibat awal dapat dirawat pulih awal. Mereka-mereka yang dah dirawat kekal tidak bergantung ataupun kekal tidak mengambil dadah semula. Jadi itu yang matlamat yang kita nak capai lah menjelang tahun 2025. Dan ini tidak akan dicapai kalau 1-2 agensi saja buat. Ini memang hakikatnya. Itu sebab saya balik tadi kepada apa yang saya cakap. Kita sekarang ni sedang menjalankan projek rintis di 12 buah kawasan. InsyaAllah hasil daripada projek rintis ini, kita akan gunakan model-model ini untuk dilaksanakan di 155 buah kawasan berisiko tinggi di seluruh negara lah. Di Terengganu ada berapa kawasan? Berapa? 15. Macam di Terengganu ada 15 buah kawasan berisiko tinggi yang kita akan beri perhatian mulai sekarang sampailah ke tahun 2025, dan kita berharap kawasan berisiko tinggi Terengganu ni dapat dihijaukan. Jadi apabila dihijaukan tu bukan kata hijau tu kosong. Tapi hijau tu maknanya masalah tu dah terkawal lah. Dia tidak lagi jadi penyakit yang susah, penyakit yang sukar lah. Tapi yang ini saya kata bukan mudah. Kalau tak ada usaha yang bersama, tak ada kita buat kerja bersama-sama, memang tak akan capai lah. Sebagaimana tadi doktor beritahu, kita macam mana kita nak tarik anak-anak muda kan. Macam mana kita nak tarik keluarga ni? Macam saya sebut tadi lah, keluarga yang stigmanya tinggi. Macam mana kita nak tarik dan sebagainya. Jadi insyaAllah lah, kalau semangat yang tinggi, saya percaya Terengganu ni boleh dapat kekal. Kita pun ada program yang tertentu dengan Kelantan. Supaya bagaimana kita boleh menentukan pembekalan dadah daripada Kelantan ini dapat dihadkan seberapa boleh lah. Supaya tak masuk ke negeri Terengganu ni lah. Salah satu benda yang sedang kita laksanakan lah dalam kerjasama 3 negeri ni lah. Kelantan, Terengganu, Pahang. Kita ada perbincangan Kota Baru lah yang telah menggariskan beberapa tindakan kolaborasi jabatan-jabatan kerajaan yang ada lah untuk menyekat kemasukan ni lah. Sebab kalau mudah sangat masuk, barang tu sampai, sudah tentulah lebih mudah lah budak-budak, anak-anak kita nak mencuba. Kalau senang sangat dapat lah. Dan saya percaya pihak polis dan agensi-agensi penguasa yang lain akan berusaha kuat lah untuk menyekat kemasukan. Ya, terima kasih. Terima kasih Datuk Seri atas penjelasan yang diberikan bagaimana slogan ataupun dadah terkawal 2025 ini kita dapat dikurangkan sebagai satu kempen, sebagai satu wadah perjuangan yang diberikan dengan satu usaha yang sangat-sangat sangat kuat Datuk Seri untuk membantras gejala masalah dadah ni, rawatan dan pemulihan untuk diberikan kepada mereka yang terlibat. Dan kita sebagai agensi yang berada di peringkat daerah ini, Doktor, bagaimana kita dapat bersama-sama membantu. Saya pernah bercakap dengan pengarah Puspen, kalau Puspen sahaja ataupun AADK saja tidak dapat berdiri dengan sendiri Datuk Seri, kita kena bantu agensi-agensi lain beri peruntukan sedikit sebanyak bagi memastikan program yang dirancang untuk dadah terkawal 2025 ini kita dapat pastikan mengurangkan, dan kita pastikan bahawa negeri kita ini, daerah kita khususnya akan terkawal dadah 2025. Baik, kita nak beralih kepada moderator ahli panel kita yang kedua, Dr. Ridwan Muhammad. Jadi Doktor, kalau Datuk Seri sebut tadi dadah terkawal 2025 ini menjadi satu kempen. Jadi bagaimana pula pendekatan dan sejauh mana Doktor dapat merasakan pendekatan tersebut dapat mengurangkan masalah sosial terutamanya dadah di khususnya di Parlimen Besut ini. Doktor, sedikit penjelasan. Teman ahli panel, Datuk Seri, sahabat-sahabat yang rahmati oleh Allah sekalian, sasaran atau unjuran 2025 untuk tuan-tuan kita minimalkan tuan-tuan sekalian pelibatan masyarakat, anak-anak muda dengan gejala najis dadah. Baik, kepada pimpinan masyarakat yang ada pada hari ini, kita kena mulakan dengan bersungguh kempen di kampung-kampung kita. Tuan-tuan sekalian, kena pastikan di mana pot anak-anak muda kita berhimpun. Jangan hanya kita tumpukan program di masjid, surau, tapi kita abaikan di mana tempat anak-anak muda kita berhimpun. Edarkan risalah boleh dapatkan di pejabat. Pengeras Parlimen pada cetak 20,000 tuan-tuan sekalian. Kita pernah edarkan di pasar malam. Tuan-tuan sekalian, edar di kedai-kedai kopi waktu pagi, sarapan bersama komuniti. Dan di masjid surau pula tuan-tuan sekalian, tuan-tuan hidupkan kuliah-kuliah ilmu.
Saya perhatikan daerah kita ni, tuan-tuan berbanding 8 daerah Terengganu, saya rasa kita kalau tak paling corok, nombor 2 corok tersebut, kemeriahan gerakan jihad taklim ataupun jihad pendidikan di masjid-masjid surau. Kita besok ni, tuan-tuan sekalian minta maaf, dia agak kurang sikit, kata budak muda, berkaitan dengan kuliah-kuliah ilmu. Saya pelik juga kita besok ni adik kakak, tak, kita berjiran Kelantan. Kelantan kita masuk sepadan tengok. Melalui pembesar suara, copong speaker tu, dengar orang duk mengajar, macam-macam mengajar kitab. Kitab Musalli, Matla'i Badrin, Miftahul Jannah, Sabilal Muhtadin, Kitab Iqna, Fathul Qari, Fathul Bari, Fathul Mu'in. Tapi masuk daerah kita, dia agak sepi tuan-tuan. Mengapa ya? Subculture-nya hampir sama, Datuk Seri. Orang cakap Kelantan, makan manis. Kalau dia marah pun sopan, nataci dia kata. Tapi mengapa kita tak ambil budaya baik pada Kelantan? Suka dengan program taklim, belajar dan sebagainya. Sebab tu pimpinan masyarakat, pusi MPKK yang ada, tolong pastikan masjid surau kita hidup dengan kuliah-kuliah ilmu. Dan kita sekali-sekali panggil pihak daripada puak kuasa, panggil Tuan Ospidi, daripada PDRM, polis, panggil Puan Hafizah, buat forum. Kita pelbagikan program, beri penerangan tentang penyalahgunaan najis dadah. Dan di pihak kampung juga pastikan anak-anak kadar kita ni, anak-anak ada kelas untuk belajar Al-Quran, belajar fardu ain. Saya sebut dia sangat penting. Sangat penting tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi tuan-tuan. Rasa risau saya tengok. Kalau di sebelah kampung, kalau kita kuliah, tuan-tuan kalau sebelah Hulu Besuk tuan sekalian, dah berilah wujud tengok. 3 orang, 4 orang untuk kuliah ilmu. Ibu-ibu, malam saya di Hulu Besuk, malam kemarin dulu, seorang pun tak ada. Ibu-ibu rupanya. 2-3 buah masjid, tak ada ibu-ibu. Sebenarnya kalau ikut esok, boleh hadir tapi ada penjarakan fizikan. Sebelum PKP pun, dulu pun, 18 Mac pun tidak ada ibu-ibu. 8.25, mari seorang. 8.30, mari 2 orang ibu-ibu. Rupanya pukul 7, pukul 8 malam, Datuk Seri, ada fenomena sekarang, depan TV3. Tengok drama 7 Hari Menyintaimu. Tengok drama Suamiku Playboy. Drama Penyentok itu, halalkah hatimu kucuri? 7 juta penonton. Kata pengarah urusan media Prima. Jadi sedangkan inilah masa prime time nak bersama keluarga, bersama ajar Al-Quran pada anak-anak ibu-ibu sekalian. Dan ataupun yang dah mari ke datang masjid, dengar ustaz-ustaz asatidzah mengajar agama, kita dengar kata Terengganu. Kita buka minda, kita dengar kuliah-kuliah pengajaran agama. Jadi isu dah ada tadi, solusi dia kita kembali tadi kepada pertama faktor pembinaan keluarga. Faktor pembinaan keluarga. Saya juga ada satu kebimbangan. Kesan daripada hari ini zina yang berluasa. Kalau kita lihat, dan kalau kita lihat ramai yang terlibat daripada broken home tadi, broken family tadi, tuan-tuan sekalian, bayangkanlah statistik Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, tempat kita buat MyKit kita. Daripada 1 Januari tahun 2005 hingga 1 Januari 2015, tempoh 10 tahun. Ramai mana anak tidak sah taraf, anak luar nikah, 538,000 orang lebih. Allahu Rabbi. Pada ramai anak-anak orang Melayu yang ditakrifkan oleh perlembagaan kita, yang didraft tahun 1956 oleh Sir Lord Reeves, Sir William Michael, Sir Awajenim, Hakim Abdul Malik Pakistan, how to define Malays. Nama rima, apa tu Melayu tuan sekalian? Seorang Melayu mesti beragama Islam, mengamalkan adat istiadat Melayu dan bertutur bahasa Melayu. Bayangkanlah tuan-tuan, ramai anak bangsa kita ini yang terlibat zina melahirkan anak luar nikah. Macam mana anak-anak membesar? Saya membayangkan tuan-tuan, kita nak kawal dadah periknya Datuk Seri nanti dengan anak-anak yang tidak ada ibu bapa, tidak tarbiyah di rumah, tak dilatih dengan agama. Jadi tuan-tuan, kita di pihak kampung, pihak komuniti, kita giatkan program-program sebegini. Didik anak muda kita, jangan pinggirkan anak-anak remaja. Saya tengok sebenarnya ke pihak negeri banyak kita gelanggar futsal di kampung-kampung. Tok Ngulu sekali-sekali masuk tempat futsal ni, panggil anak muda beri tazkirah. Atau jemput ustaz-ustaz. Saya tahu ada beberapa kampung dia buat, panggil ustaz-ustaz beri. Masa dia berehat tu, sponsor lah sikit air minuman ke apa, beri tazkirah 10 minit. Kepedulian sosial tentang gejala najis dadah. Paling penting Tok Ngulu di kampung, pusat MPKK, imam, semua ni sangat penting. Beri kesadaran tentang dadah. Pergi di mana tempat anak-anak muda berhimpun. Sebab di masjid Datuk Seri, boleh kata, kalau besok ni, hak ramai penunggu masjid, kalau mengundi salah satu, grup RTM, rehat tunggu mati. Hak tua-tua. Atau grup KRU, kumpulan rambut uban. Hak muda-muda tak ada di masjid Datuk Seri. Jadi pimpinan masyarakat kena cari orang muda, cari tempat futsal, cari di mana anak muda berhimpun, dan kita sebarkan kepedulian kepada mereka. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Doktor atas penjelasan yang diberikan bagaimana slogan ataupun kempen Dadah Terkawal 2025 dan juga peranan yang dimainkan oleh pemimpin jelas, pemimpin kita pada ini jelas menunjukkan bahawa kita kena menjadikan Doktor masjid itu sebenarnya kalau zaman Nabi Rasulullah SAW itu masjid dan surau ini sebagai sumber penyatuan. Di sini sebenarnya tempat bertemu Datuk Seri, tempat kita nak berjumpa. Apa saja waimah program yang kita nak buat, kita kena buat perkarangan masjid itu untuk menarik minat golongan muda terutama untuk datang ke masjid. Dan pengalaman yang saya terlibat dalam belia Datuk Seri dulu, saya pernah memimpin persatuan belia ini. Kita buat program depan masjid Datuk Seri. Kita buat sukan nikahnya, Datuk. Kita buat dengan kuisnya dan ceramah. Kita selitkan dengan ceramah motivasi dan kita bermula daripada subuh lagi kita berjemaah sampai zuhur kita buat program penutup dan sebagainya. Dan kalau dulu kita lihat di sini kita panggil pusat serentak Datuk Seri. Dan saya pernah datang ke sini berkunjung membawa rakan-rakan saya untuk melihat dengan lebih dekat. Dulu kita kenal sini sebagai pusat serentak, sekarang dipanggil Puspen. Jadi inilah pendekatan bagaimana kita kena bawa juga Doktor ke pusat-pusat seperti ini untuk seperti mana yang Datuk Seri jelaskan tadi bagaimana mereka secara sukarela untuk memberikan penjelasan dan pendedahan kepada anak-anak muda kita bagi memastikan pemulihan dadah ini terkawal ataupun dadah terkawal 2025 seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Seri. Baik, Datuk Seri kita dah sampai ke penghujung. Saya rasa kita punya bicara santai kita pada pagi ini. Baik, kita nak beri peluang sebagai terakhirnya Datuk Seri untuk merumuskan dan saranan, apakah saranan yang Datuk Seri nak sampaikan kepada para hadirin sebelum kita nak beralih kepada ahli panel kita yang kedua. Silakan Datuk Seri. Okay, terima kasih saudara monitor, terima kasihlah kepada Dr. Ridwan yang telah sama memberikan pandangan-pandangan yang berdasar tentang penglibatan komuniti itu sendiri. Sebagaimana yang saya sebut di peringkat awal tadi, tanggungjawab ini adalah tanggungjawab bersama. Sebab masalah dadah ini dia bukan masalah yang begitu saja. Dia adalah manifestasi kepada masalah-masalah lain. Jadi orang ambil dadah ni sebab mungkin ada masalah-masalah lain. Kalau kita tengok dalam zaman COVID ini, bukan saja di negara kita lah, ada spike, ada peningkatan sebab stres, tekanan dan sebagainya. Sepatutnya dia rujuk pada, kalau kita ada masalah itu, kita rujuk pada Al-Quran, kita rujuk pada sunnah dan sebagainya kan. Itu yang penting. Tetapi orang moden ini, terutama di negara-negara barat, dia akan melihat apakah bahan-bahan yang ada yang boleh melupakan sementara. Dia nak lupa tetapi benda yang nak lupa sementara ni dia akan datang balik. Dia akan datang balik. Jadi yang itu yang penting lah. Kita kena sama-sama sedar yang masalah dadah ini harus dilihat secara menyeluruh. Harus dilihat secara menyeluruh dan tanggungjawab itu adalah tanggungjawab semua. Daripada keluarga, daripada sekolah, daripada majikan. Kita ada satu program selain daripada kat sekolah, kita ada Pintar, Shield. Di tempat-tempat kerja kita panggil program tempat kerja bebas dadah, tekad. Ini juga penting. Sebab apa? Kita tak naklah pekerja-pekerja kita ni terlibat sebab ada duit ni. Kadang-kadang kita tengok baru-baru ni banyak kejadian yang kenderaan langgar mati ataupun kemalangan yang membabitkan mereka yang dalam pengaruh dadah. Jadi kita punya pemandu lori, pemandu bas kadang-kadang nak kejar trip. Dia kata ambil bahan ini dia boleh tahan, tak ngantuk dan sebagainya. Jadi ini semua benda-benda yang tak betul lah. Nak tambah power dan sebagainya lah. Jadi benda-benda macam ini yang akan menyebabkan masalah yang besar. Itu sebabnya adalah penting lah. Sebenarnya kita punya tubuh badan ni ada mengeluarkan dadah-dadah yang asli. Kalau kita melakukan exercise dan sebagainya, kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin membuat exercise, tuan-tuan akan merasakan sesuatu kesenukan, rasa lebih kuat, lagi segar. Kerana apa? Kita punya tubuh badan sendiri mengeluarkan natural punya dadah yang baik untuk kita. Tetapi apabila benda ni diganti dengan dadah yang tiruan ataupun dadah daripada luar, sudah tentulah fungsi otak kita dah berubah. Dia jadi dah terbalik dah. Dan akhirnya kita jadi bergantung. Jadi saya menyerulah kepada masyarakat Besut ini, khususnya Negeri Terengganu, untuk kita bersatu hati lah. Kita bersama-sama daripada Tok Imam ni. Saya setuju sangatlah yang disebut oleh yang bahagia doktor tadi Ridwan, yang mananya kita punya imam muda ke Bilal muda ke dan ustaz-ustaz kita tak boleh tunggu di masjid saja ataupun di surau, kena turun bawah bercampur. Kalau dia orang naik bukit, kita pun naik bukit. Sambil-sambil naik bukit tu ceritalah sikit pasal kan, lama kelamaan mungkin hati dia terpanggil kan, dilembut hati, dan barulah dia ikut. Jadi kita kena anak muda kita rasa kita ada banyak ustaz-ustaz muda, saya rasa kan banyak yang boleh turun dan bersama-sama ikut. Kalau dia naik kapcai tadi kan, ramai naik kapcai tadi. Awak kita salah kalau imam ke naik kapcai. Ikut sama dia. Lepas tu jom kita pergi sekejap semayang. Waktu semayang pergi semayang kan. Singgah semayang.
Masa itulah kita boleh selitkan. Jadi saya harap sangatlah. Saya berharap sangat kita bersatu hati, semua peringkat agensi, baik kerajaan maupun bukan kerajaan dan komuniti itu, sebab akhirnya kita nak kembalikan tanggungjawab itu kepada komuniti. Ini yang penting. Untuk tempoh yang berkekalan, komuniti sendiri kena mengambil tanggungjawab ini untuk melihat persekitaran mereka lah, insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator dan kepada jawatan penerangan, kepada Dr. Ridwan, wakil daripada ahli parlimen kita yang telah bersama-sama menjayakan dan di atas kehadiran tuan-tuan semua pada pagi. Sekian. Terima kasih Datuk Seri atas penjelasan yang diberikan bagaimana Datuk Seri menyeru kepada kita semua bagaimana kita pemimpin di peringkat akar umbi bermula daripada MPKK-nya, mukimnya, cawangan daerahnya dan sehinggalah ke negeri. Kita bersama-sama dengan kerajaan, bersama-sama dengan AADK terutamanya membantu dan membenteras penyalahgunaan dadah ini untuk memastikan negara kita bebas dari dadah. Dan sebelum kita berakhir program Datuk Seri, saya nak beralih kepada Dr. Ridwan Muhammad Noor selaku penyelaras parlimen dan kita nak buka satu soalan kalau ada daripada pihak penonton nak bertanyakan dan nak mengajukan satu soalan kepada doktor sebagai pemimpin mewakili masyarakat di Parlimen Besut ini. Silakan. Sila berikan nama dan daripada mana. Kita ada sediakan mic kalau ada. Silakan. Satu soalan terakhir sebelum doktor membuat rumusan dan juga penutup kitanya program Bicara Santai. Silakan tuan. Satu soalan kepada Dr. Ridwan. Terima kasih. Daripada mana tuan sila nyatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noor bin Ibrahim, pengerusi Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah Daerah Besut, JKPD Besut. PKPD. Terlebih dulu sebelum saya sampaikan soalan pada Yang Berbahagia Dr. Ridwan, saya ingin maklumkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri bahawasanya bagi saya yang melihat perkembangan penglibatan komuniti dan sebagainya, saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada KD, Puan Rafiza dan Dr. Ridwan. Kalau kita orang Besut ni kita dapat melihat betapa komitednya mereka terhadap usaha memulih dadah ni. Terima kasih dan tahniah. Dan Yang Berbahagia Doktor, tadi di peringkat awal Yang Berbahagia Doktor ada menceritakan tentang peristiwa perang candu di mana dadah digunakan untuk digunakan oleh Empire British untuk melemahkan satu kuasa besar, dinasti besar Cina pada masa itu. Dan kita melihat selepas itu, di akhir tahun 60-an dan di awal 70-an, itu kita cakap tentang China. Melihat masyarakat Cina di Malaysia pada masa itu, akhir 60-an dan 70-an, penglibatan anak-anak Cina dalam penyalahgunaan dadah ini sangat tinggi pada masa itu, sangat tinggi. Dan usaha-usaha yang dilakukan oleh persatuan-persatuan dan gabungan-gabungan komuniti Cina membantu untuk memulihkan, membantu usaha memulihkan penagihan dadah pada masa itu. Jadi hasrat seperti itu yang cuba dizahirkan oleh yang berbahagia doktor, bagaimana usaha itu dapat dipanjangkan kepada agensi-agensi kerajaan. Selain daripada kita bercakap tentang komuniti, kita melihat kepada penglibatan MPKK dan sebagainya. Sedangkan kita ada agensi-agensi kerajaan yang mempunyai satu kekuatan yang lebih kalau dibandingkan dengan MPKK. Jadi bagaimana usaha untuk mendekatkan agensi-agensi kerajaan yang terdapat di daerah Besut ini untuk sama-sama memainkan peranan untuk memulihkan untuk usaha-usaha pemulihan di peringkat daerah Besut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Noor yang bertanya dan kita minta doktor memberikan penjelasan dan seterusnya membuat sedikit rumusan berkenaan program santai kita pada pagi ini. Silakan doktor. Terima kasih kepada moderator Datuk Seri dan juga Encik Muhammad Noor kepada Jawatan Kuasa Pemulihan Dadah Daerah Besut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, satu perkataan simbiosis juga tuan sekalian disebut sebagai hubungan dua hala timbal balas. Kita saling bersatu, saling melengkapi, tuan-tuan sekalian, complement each other untuk kita menangani isu dadah. Saya setuju tak cukup dengan MPKK, tak cukup komuniti, tuan-tuan sekalian, entiti yang ada kuasa juga perlu juga memainkan peranan untuk kita menangani isu dadah, tuan-tuan sekalian. Yang disebut tadi, tuan-tuan sekalian, kalau masyarakat Cina ada sedikit dia kata peningkatan akhir tahun 60, awal 70, saya lihat semua bangsa terlibat pada masa itu. Mungkin Datuk Seri sebab mungkin budaya Woodstock daripada barat dengan budaya hippies, dengan berlaku perang, Wiyat Chong,
dengan Amerika, tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, dengan dadah disalurkan juga pada tentera Amerika, tuan-tuan sekalian, untuk melemahkan kekuatan tentera Amerika. Manakala anak muda di kampus dengan demonstrasi dengan gaya hippies, bohemian style, dengan raga mereka, mari pada pop culture, pelan rock, Deep Purple, kumpulan Eagle, Santana, Black Magic Woman, kan? Tuan-tuan sekalian, tengok kalau gambar-gambar anak muda awal tu pelana rambut panjangnya, seluar bell bottomnya, tuan-tuan sekalian. Saya rasa bukan anak Cina saja, semua anak Melayu pun sama, tuan sekalian. Rasa macam juga ikon-ikon boleh popular, Bob Marley, The Buffalo Soldier, No Women No Cry. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, ini semua dia merangsang pada penggunaan anak muda tentang budaya anti-establishment. Lepas tu hisap dada, lepas pesta Woodstock sampai 3 hari. Kalau kita buat istimak di Woodstock, duk lalut sampai 3 dengan berhibur, tuan-tuan sekalian. Dan ini, budaya ini sampai ke tanah air kita. Baik, jadi kalau kita lihat dari masyarakat Cina, mereka menggunakan NGO mereka, persatuan ibu bapa dan guru di sekolah-sekolah SKJC dengan bersungguh-sungguh. Ini sebagai satu bentuk kita cermin keteladanan. Mana selain Cina, kita Melayu bukan ambil kaedah sama. Sentiasa bercakap, sentiasa letakkan usaha nak basmi dada sebagai satu jihad orang Islam. Jihad orang Melayu. Tuan-tuan, soal kisah jihad perlawanan secara fizikal, zaman kita ni ghazwatul fikri, perang pemikiran. Macam nak kalahkan suatu bangsa, gunakan elemen dada, khayal, tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu saya rasa penting kita ambil peranan, letak di mindset kita ni penting. Kita berjihad, kita berjuang untuk lawan habis-habisan najis dadah. Dan baik, kerana sebut pada kesimpulan tadi. Mengapa sasarannya orang muda? Tuan-tuan, mengapa mereka mensasarkan orang muda? Balik pada sirah Nabi SAW, kata Dr. Hussein Haikal, dalam kitab Hayatul Muhammad, Nabi kita sangat memberi perhatian, fokus kepada membina orang-orang muda. Tengok generasi sahabat, 13 tahun Nabi di Mekah. Cuba tak latar umur mereka, ibu-ibu. Zubair Al-Awam, umur 16 tahun. Mus'ab bin Umair, umur 17 tahun. Arkam bin Abi Arkam, rumah jadi pegawai dakwah, umur 16 tahun daripada kabilah Bani Makhzum. Sayyidina Umar awal 30-an. Sayyidina Abu Bakar bin Allah bin Abi Quhafah 38 tahun. Semasa beriman dengan Islam. Dan Nabi SAW semasa menerima kerasulan umur 40 tahun, umur kemuncak seorang pemuda. Beliau ni, hak muda-muda. Perempuan muda-muda. Muda, siapa dia? Fatayat dipanggil. Kelompok ni siapa dia? Asma binti Abu Bakar. Belasan tahun. Sampailah Nabi kita nak wafat. Nabi sakit dah. Ini kita masuk bulan Rabiul Awal ya tuan-tuan. Ingat Rabiul Awal bukan sekadar kelahiran Nabi, maulid Nabi, tapi kewafatan Nabi yang mulia. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah Nabi wafat dalam usia baginda 63 tahun. Nabi balik daripada haji widat, haji perpisahan, haji terakhir. Nabi sakit, demam panas, batuk-batuk berterusan. Lepas tu kesal racun oleh perempuan Yahudi Zainab binti Al-Harith selepas perang Khaybar. Apa berlaku tuan-tuan? Info Nabi dapat. Rom menghimpunkan tentera di Balqa. Rom ni kuasa besar dunia, dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla. Maka Nabi keluarkan tentera Islam. Tentera Islam orang muda dan panlimanya Nabi appoint, Nabi latih orang muda. Siapa dia? Usamah bin Zaid. Berapa umur Usamah bin Zaid? 17 tahun. 17 tahun tuan-tuan. Anak kita kalau 17 tahun baru form 5 baru. Berat galah beg atas belakang. Apa ibu? KBSM, kerja berat sampai mati, kata cikgu. Nah, saya Datuk Seri hari itu minggu lepas pergi hantar bantuan di sebelah Hulu Besuk. Anak muda dalam 10 orang tak pakai helmet. Hari Jumaat dia boleh race tu, kita kena berhenti kereta. Ni, Allah tuan-tuan. Tak pakai helmet, umur belasan tahun. Boleh buat wheelie, dia pacak ter depan tu. Tuan Razak pacak ter depan, wheelie. Congek ter depan tu wheelie. Dia puas wheelie, dia congek ter belakang pula, wikang. Wheelie, wikang, widai. Allah tanda sekalian. Kita tarik nafas panjang tengok. Ini kalau anak 16-17 tahun. Sebab itu tuan-tuan kalau Nabi kita fokus anak muda, tuan-tuan kita kena fokus kepada orang muda. Mengapa orang muda penting? Kata almarhum Maulana Maududi soal mufakir Islam, dia kata, kamu nak tengok masa depan Islam, kamu tengok anak muda pada hari ini. Itulah parameter indikator tentang masa depan Islam. Kalau tengok anak muda isap dadah ramai, anak luar nikah ramai, Quran tak boleh baca. Cuba bayang, apakah masa depan Islam? Tuan-tuan, tepuk dada, tanya iman. Apa masa depan Islam? Mesti kita rasa bimbang. Dan kata Dr. Abdul Nasir Ulwan,
dalam buku Peranan Pemuda, mengapa pemuda penting, anak muda penting? Sebab dia kata anak muda memberi kekuatan semangat, kekuatan cita-cita, kekuatan akliah, kekuatan akal, kekuatan jasadiah, fizikal. Tuan-tuan, betul tuan-tuan. Kelompok yang paling penting. Sebab tu Zionis, melalui protokol Zionis, tahun 1897 di Basel, Switzerland, 300 sarjana Yahudi berhimpun. Dipimpin Dr. Theodor Herzl, merancang protokol Zionis. Nak serang umat Islam, kena serang orang muda. Kena serang orang muda. Tengok musuh pun tahu, nak serang Islam, kena serang orang muda. Sebab tu Nabi tunjuk awal lagi, fokus membina orang muda. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, mesti kita rasa kita sayang kepada Rasulullah, dan rasa kasih cinta ni kita terjemahkan ketika ikut Nabi. Nabi fokus membina orang muda. Dan Najib Dadah tuan sekalian disasarkan kepada orang muda. Maka apa lagi pilihan yang kita ada? Mesti berjuang untuk benteras Najib Dadah, selamatkan anak-anak muda kita. Wallahu a'lam. Begitulah tadi perbincangan program Bicara Santai kita pada pagi ini, ataupun kita namakan juga program Influencer at Japan Terengganu. Program kolaborasi di antara agensi kebangsaan Puspen dan juga Jabatan Penerangan Negeri Terengganu dengan dibantu oleh agensi-agensi kerajaan yang berada di daerah Besut ini khususnya. Baik, sebagai rumusannya kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup bicara kita pada tengah hari ini, kita ingin berkongsi dengan tuan-tuan bahawa kalau kita lihat, kita masih ingat doktor, dalam tubuh kita ini ada seketul darah yang dinamakan sebagai hati. Kalau baik hati itu, maka baiklah kita. Kalau buruk, maka buruklah kejadiannya. Begitu juga dalam kehidupan kita ini. Kalau kita hari ini, kita di setiap orang ada gadget, Dr. Sri. Ada gadget, doktor, ada telefon canggih. Dan di dalam telefon itu kita ada apa? Kita ada SIM card. Untuk menghidupkan telefon itu, kita kena ada SIM card. Tanpa SIM card, telefon bimbit kita tidak akan dapat dihidupkan. Begitu juga dengan kita hari ini, Datuk Seri. Sebagai pemimpin masyarakat, kita perlu ada sifat seperti SIM card. Apa itu SIM card? SIM itu adalah singkatan kepada S. S itu adalah suara. Kita sebagai pemimpin masyarakat, Datuk Seri, kena bersuara. Jangan senyap. Orang Terengganu kata jangan senyap, tupah. Tak jadi apa. Tak jadi apa satu. Kita sebagai pemimpin kena bersuara. Kena sentiasa bersuara. Bersuara demi memastikan masalah dadah ini dapat dihapuskan. Yang kedua, I itu kita perlu ada sifat integriti, Datuk Seri. Integriti perlu ada dalam jiwa kita. Baru kita dapat memastikan setiap apa yang kita nak lakukan, yang kita nak rancangkan akan terlaksana seperti mana dadah terkawal 2025. M itu apa dia? M kita ada mesyuarat ataupun musyawarah. Kita kena jadikan satu musyawarah untuk membenteras gejala masalah dadah ini. Kita sentiasa duduk semeja, doktor, pemimpin masyarakat, dengan kepimpinan kerajaan negeri, di peringkat parlimen dan juga daerah, ahli masyarakat, ahli politik dan sebagainya, polis, rela dan sebagainya. Kita kena bersatu hati dalam menyuarakan apa yang kita nak hasrat dan yang kita nak nyatakan. Seterusnya kita ada K. K itu adalah knowledge. Knowledge adalah pengetahuan. Kita perlu tahu. Kita kena ambil tahu. Jangan tu ambil tahu. Tidak tak jadi apa kita. Kita kena ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling masyarakat kita pada hari, khususnya dalam pemulihan dan rawatan dadah ini untuk membantu khususnya agensi antara kebangsaan yang terlibat untuk sama-sama bermanfaat. Dan seterusnya kita ada A. A seperti mana yang dikatakan doktor tadi adalah agama. Kita kena meletakkan agama dalam diri kita. Tidak kira agama apa sekalipun. Kita agama Islam, Buddha, Hindu, Kristian. Kita meletakkan agama. Sesungguhnya Datuk Seri, agama itu, kejayaan manusia itu terletak dalam agama. Sejauh mana kita dapat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan yang terakhirnya D itu adalah dadah. Kita sehabis-habisnya perangi dadah demi memastikan negara kita terkawal dadah, terutama sasaran kita untuk 2025 yang akan datang. Dan kita nak kurangkan trend nombor 1 di Terengganu ini untuk mengurangkan masalah dadah yang berlaku di negeri kita khususnya dan di Besut ini amnya. Baik, itu sebagai rumusannya. Saya bagi pihak pengajar Puspen, sekali lagi Datuk Seri mengucapkan banyak terima kasih. Saya terasa teruja Datuk Seri sebab hari ini kali pertama saya dapat sepentas forum bersama-sama dengan Datuk Seri, dan saya hanya melihat Datuk Seri di kaca telefon. Rupanya Datuk Seri ini masih segak dan bergaya. Tampan ceria Datuk Seri. Tepukan yang paling gemuruh untuk Datuk Seri, dan juga terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Ridwan Muhammad Noor, penyelaras Besut yang mewakili kepimpinan masyarakat daerah Besut ini untuk bersama-sama dengan kita bagi membincangkan program santai Influencer at Japan Terengganu. Terima kasih kepada Datuk Seri, kepada doktor, dan terima kasih kepada Ketua Polis Daerah, kepada pengarah Puspen, kepada pengarah
AADK Encik Roslan, kita pernah duduk bersama salah satu pentas ini, dan juga kepada yang bahagia Datuk mewakili agensi AADK ini, dan juga komuniti pemimpin masyarakat, dan kepada semua yang terlibat bagi mencairkan program ini. InsyaAllah Datuk Seri, di masa-masa yang akan datang kita akan dapat berjumpa lagi demi memastikan kita bersama-sama membantu khususnya agensi dan memastikan negara kita bebas dari dadah. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.